Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pengisian bagi tadabbur ayatul kursi yang kita telah bertangguh beberapa minggu. Namun begitu, Allah SWT masih lagi tidak putus-putus memberikan kepada kita rahmat. Allah sentiasa memberikan kita petunjuk. Allah sentiasa memberikan kita taufik untuk kita sama-sama memahami, mengenali Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang dikaitkan dengan ayat Al-Kursi. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan siri yang ke-11 ataupun ia merupakan siri yang terakhir pada pagi ini. Maknanya tadabbur ayat kursi ini akan tamat pada pagi ini, yang mana alhamdulillah kita telah membincangkan ayatul kursi ini. Kita menggunakan pendekatan bahawa ayat al-kursi ini adalah ayat-ayat yang membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu-satunya Tuhan yang layak, yang patut diibadahi. Ataupun dalam erti kata lain, ayat Al-Kursi ini adalah ayat yang memperkenalkan kita, membawa kita kepada mengenal Allah dari sudut ketauhidan. Pada kuliah yang lalu telah kita sebutkan bahawa ada 12 bukti yang memaparkan, yang menunjukkan Allah Ta'ala itu adalah Allahu la ilaha illahu. So ini adalah potongan ayat yang mula-mula dalam ayatul kursi. Jadi apakah bukti Allah itu adalah la ilaha illahu? Bukti yang pertama adalah pada nama Allah dan sifat Allah Al-Hayyu. Kerana Allah itu maha hidup dengan sempurna, maka itu merupakan bukti yang pertama dalam ayatul kursi yang menunjukkan Allah itu la ilaha illahu. Bukti yang kedua dari sudut pentadbiran Allah, iaitu nama Allah Al-Qayyum. Yang menjadi bukti kedua Allah Ta'ala itu adalah la ilaha illahu. Sehinggalah bukti yang ke-11 dan bukti yang ke-12. Pada pagi ini, insya-Allah, dengan rahmat Allah, dengan inayah dan taufik daripada Allah, kita akan membincangkan tentang bukti yang ke-11 dan bukti yang ke-12 yang menunjukkan Allah Ta'ala ini adalah la ilaha illahu. Bukti yang ke-11, bukti yang ke-12 adalah bersangkut paut dengan dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia,
al-husna, iaitu al-aliyu, Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi inilah merupakan bukti yang ke-11 dalam ayatul kursi yang berkaitan dengan Allah itu la ilaha illahu. Manakala nama yang kedua adalah Al-Azimu, Allah itu yang maha agung, yang menjadi bukti terakhir dalam ayatul kursi yang membuktikan Allah itu adalah la ilaha illahu. InsyaAllah kita akan kupas secara ringkas dari sudut peletakan nama Allah Al-Aliyu dan peletakan nama Allah Al-Azimu di dalam ayatul Al-Kursi. Jadi kalau kita masih ingat, pada permulaan siri yang pertama dan siri yang kedua dalam tadabbur ayatul kursi ini, kita telah nyatakan bahawa ayatul kursi ini mengandungi 5 nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut secara jelas. Nama pertama adalah pada nama Allah itu sendiri. Allah, itu nama pertama. Nama kedua dekat Al-Hayyu. Nama ketiga Al-Qayyum. Nama keempat Al-Aliyu. Nama kelima adalah Al-Azim. Okay, 5 nama. Dibuka dengan nama Allah, ditutup juga dengan nama Allah. Jadi penutupan ayat 255 ini dengan 2 nama ini ada sebabnya, ada kemunasabahannya. Akan ditutup dengan Al-Aliyu dan ditutup dengan Al-Azim. Ini adalah ilmu. Kalau tuan-tuan pernah mempelajari, dia panggil ilmu fawasil. Fawasil ni maksudnya ilmu yang berkaitan dengan penutup bagi setiap ayat. Kalau macam ayat 255 ditutup dengan 2 nama Allah Al-Aliyu dengan Al-Azimu. Ada dibincangkan para ulama tentang kenapa ditutup dengan nama Al-Aliyu dengan nama Al-Azimu. Ini satu ilmu yang perlu didedahkan kepada masyarakat, iaitu ilmu berkaitan dengan penutup-penutup ayat. Dia penutup ni dia seperti memberikan juga kesimpulan dia. Penutup tu. Kerana ini adalah kalamullah. Ini adalah perkataan Allah. Mesti ada sebab. Mesti ada hikmahnya. Kita jumpa ke, kita tak jumpa ke, dia pasti ada sebab. Kenapa ditutup dengan Al-Aliyu dengan Al-Azim? Lepas tu para ulama bahas tentang nama Allah Al-Husna ni, Al-Aliyu dengan Al-Azimu. Para ulama membahas tentang kenapa mula Al-Aliyu baru Al-Azim. Kalau kita buka Al-Quran kan, mana-mana nama Allah Al-Husna yang dikaitkan dengan nama Allah Al-Aliyu, semua mesti nama Allah Al-Aliyu dulu. Tak ada nama Allah yang kalau digabungkan dengan nama Al-Aliyu. Nama Al-Aliyu, contoh dalam ayat ni digabung nama Al-Aliyu dengan Al-Azimu, tak pernah ada nama Allah mesti Al-Aliyu kedua, tak ada. Mesti Al-Aliyu letak yang pertama dulu, baru nama-nama lain. Baru nama-nama Allah yang lain. Sama ada dia nak guna nama, sama ada nama Al-Aliyul Kabir ke, kadang-kadang Al-Aliyu Al-Hakim ke, dia mesti Al-Ali. Ini ulama bincang. Tapi kita dalam solat tadabbur ayatul kursi ni, kita tidaklah bercadang nak kupas secara mendalam, sebab nama-nama Allah Al-Husna ini kita perlu bincangkan ia pada modul yang khusus berkaitan dengan Al-Asma'u Al-Husna. InsyaAllah dalam
perancangan untuk dibuat tadabbur ayat-ayat ataupun ayat-ayat yang mengandungi nama-nama Allah Al-Husna. Jadi kita bincangkan bukti 11 dengan bukti 12. Okey. Untuk nota, kita rujuk nota yang word yang ada diberikan pada tuan-tuan puan sebelum ini nota dia. Okay, jadi kalau sesiapa yang belum lagi terima, saya minta rakan-rakan kalau boleh tolong kongsikan, kita kongsikan. Okey, kita terus pergi kepada muka surat nombor 47 dah. 48. Okey, kita tengok nombor 46. Okey, kita rujuk nota muka surat nombor 46. Okey, kita pergi kepada potongan ayat wa huwal aliyyu al-azim. Okey, wa huwal al-aliyyu al-azim. Okey. Tuan-tuan dan puan dah ada nota, dah ada maksudnya tuan-tuan dan puan dah rujuk nota ya. Okey. Kita nak bincangkan nama Allah Al-Aliyyu dengan Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala menutup. Nah, kalau kita panggil penutup ni, kita panggil dia dengan fasilah lah. Penutup bagi ayat 255 ini ditutup dengan dua nama Allah, iaitu Allah mengatakan dirinya wa huwa, dialah, dan dialah. Kena tambah perkataan dan ya, tertinggal perkataan dan pada terjemahan. Dan wa dan dialah. Dialah itu maksudnya apa? Allah. Sebab ayat mula-mula kan kita jumpa Allah la ilaha illahu. Maknanya dialah tu siapa? Iaitu Allah tu. Allah itu apa lagi diperincikan? Al-Aliyyu, yang maha tinggi. Al-Aliyyu, yang maha tinggi. Al-Azimu, lagi yang maha agung. Okey, ada dua nama. Al-Aliyyu yang maha tinggi, Al-Azimu yang maha agung. Okey, tuan-tuan dan puan, sila bulatkan pada huruf al, alif lam tu. Al pada sebelum Al-Azim. Kan kita jumpa alif lam kan? Al-Aliyyu, Al-Azim. Okey. Ini penggunaan kata nama yang ada alif lam di depannya seperti Al-Aliyyu dengan Al-Azimu, dia adalah kata nama khas. Dia bagi. Ataupun al-ma'rifah. Okey, kata nama khas yang ada al ni, depannya ada al, ia membawa salah satu maksudnya adalah untuk mengkhaskan. Mengkhaskan tu maksudnya untuk melimitasikan. Sebab itu penggunaan al-aliyyu yang maha tinggi. Apabila ada al-aliyyu, dia berfungsi untuk mengkhaskan. Berarti kan kata nama khas. Maksudnya dia khas, dia khusus, dia spesifik. Apabila sebut khas, dia dikaitkan dengan limit. Maknanya dalam yang maha tinggi, yang maha tinggi tak ada siapa-siapa dah. Allah je lah. Sebab itu dia kata nama khas. Maksudnya yang khas, yang khusus, yang tinggi itu adalah Allah itu. Tiada mana-mana makhluk, tak ada sesuatu yang tinggi melainkan Allah itu saja. Kenapa hanya Allah? Sebab itu diletakkan al, nak mengkhususkan. Begitu juga dalam yang paling agung. Kan? Tidak ada mana-mana makhluk yang paling agung
tidak layak untuk diagungkan, tidak layak untuk ditinggikan. Ia hanya pada Allah saja. Macam mana kita boleh dapat kata hanya pada Allah saja? Kerana digunakan al. Itu dari sudut fungsi peletakan alif lam pada mana kata-kata nama. Sebab tu jangan diabaikan, jangan tidak diambil peduli pada penggunaan huruf-huruf abjad di dalam Al-Quran seperti mana penggunaan huruf alif dan lam. Kita dah dapat dah. Sebab tu kita jangan faham maha ni nak menunjukkan bahawa kita nak menunjukkan bahawa maha ni maksudnya kita jangan faham bahawa ada yang tinggi tu tapi Allah yang paling tinggi. Dia bukan sekadar nak menunjuk ada lain yang tinggi tak, tetapi dia menunjukkan Allah saja yang tinggi, Allah saja yang agung. Kat situ dia lebih dapat apa pengukuhan lah. Okey, bukan sekadar kita faham maha ni bukan menunjukkan ada juga makhluk lain yang agung, ada juga yang tinggi. Bukan nak menunjukkan Allah Taala ni dia sekadar dia lebih daripada segala-galanya, tetapi pengkhususan itu hanya pada Allah. Yang tinggi tu Allah saja, yang agung tu Allah saja. Okey, dah jelas tentang nama ni. Okey, saya minta tuan-tuan dan puan-puan kita baca, kita bincang sedikit lagi tentang, kita akan kupas Al-Aliyu satu bab, satu kupasan, Al-Azimu ini adalah satu kupasan. Okey, begini. Kalau kita baca dekat ulasan Ibnu Kathir ya. Okey, Al-Imam Ibnu Kathir ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata macam ni. Dia kata ayat ini, ayat ni makna ayat mana? Ayat yang 255 ni, dia kata sama seperti ayat Allah yang lain dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat nombor 62. Okey, Al-Hajj ayat nombor 62. Lepas tu Ibnu Katsir kata ayat wa huwal aliyul azim 255 ni dia kata sama seperti ayat lain dalam surah Ar-Ra'd ayat nombor 9. Dia kata sama dari sudut apa? Sama dari sudut nama tersebutlah. Okay, kalau kita rujuk surah Al-Hajj ayat 62, kita akan jumpa Allah Taala menyebut perkataan, Allah menyebut wa annallaha huwal aliyyul kabir di surah Al-Hajj. Pada surah Ar-Ra'd ayat 9, Al-Kabirul Muta'al. Al-Kabiru Al-Muta'al. Okey, dekat mana yang sama? Okey, maksudnya macam ni. Nama Allah Al-Aliyu ni ya, Al-Aliyu ni dia ada nama yang hampir sama, tapi kita tak hampir sama. Selain nama Al-Aliyu, ada nama Allah yang hampir sama, iaitu Al-Muta'al. Tulis. Nama Allah yang tinggi ni, yang berkaitan dengan ketinggian Allah itu ada nama lain. Selain Al-Aliyu itu Al-Muta'al. Okey, jelas? Tabik dulu. Ibnu Katsir kata. Lepas tu nama Allah Al-Azim ni, Allah yang Maha Agung, dia mempunyai persamaan dengan nama Al-Kabiru. 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 Okey, jelas. Okey. Cuma saya tidaklah ingin, sebab kita memang tak sempat nak kupas apa beza Al-Azimu dengan Al-Kabiru. Apa beza Al-Aliyu dengan Al-Muta'al.
Dia ada perbezaan sikit. Sebenarnya tak sama, tapi makna dia tu pergi kepada nak meninggikan Allah. Al-Aliyu untuk meninggikan Allah. Al-Muta'al pun nak menunjukkan tentang ketinggian Allah. Sama saja dari sudut makna dia. Tetapi dia ada perbezaan dalam beberapa sudut. Okey, dapatkan dulu. Maknanya kalau dibincang nama Allah Al-Azim, dia dikaitkan juga dengan hampir nama yang sama Al-Kabir. Jadi Al-Kabir, dia hampir juga dengan nama Al-Azim. Okey. Kita dah dapat nama-nama lain. Okey, kita akan bincangkan sekejap lagi secara pisah-pisah. Kita pisahkan Al-Ali itu apa, Al-Azim. Okey, dapat dalam puan ya? Okey, sekarang kita tengok ada satu lagi. Kata Ibnu Kathir, dia kata selain nama Allah Al-Aliyu dan Al-Muta'al, ada nama Allah yang lain iaitu Al-A'la. Al-A'la. Okey. Contoh ayat yang ada nama Allah Al-A'la macam surah Al-A'la ayat pertama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Nama Allah Al-A'la. Okey, maksud dia begini. Nama Allah Al-Aliyu, dia ada persamaan dari sudut meninggikan Allah seperti nama Al-Muta'al ataupun nama Al-A'la. Maksudnya Al-Aliyu dia ada dua nama lain yang hampir sama. Al-Muta'al dengan Al-A'la. Tapi dia ada beberapa perbezaan lah. Itu kita tak yang tu kita memang tak sempat nak bincang untuk pengisian pada pagi ni. Cuma kita nak kongsikan bahawa apabila nak bincang tentang ketinggian Allah, Allah tu dia maha tinggi, dia ada dua nama lain yang membincangkan perkara yang sama. Al-Muta'al dengan Al-A'la. Objektif dia sama, untuk meninggikan Allah. Sama ada nama Al-Aliyu, Al-Muta'al dengan Al-A'la. Okey, jelas tuan perempuan. Okey, kita nak lanjutkan lagi Al-Aliyu. Kita nak fokus tentang Al-Aliyu. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tulis, saya minta tuan-tuan tulislah. Okey, tentang Al-Aliyu. Okey. Nama Allah Al-Aliyu di dalam Al-Quran, Allah telah mengulangi nama Al-Aliyu. Al-Aliyu ni adalah sebanyak 8 kali. Kita tulis kat situ. Ada 8 kali di dalam Al-Quran diulang nama Allah Al-Aliyu. Allah yang maha tinggi, 8 kali. Okey, ada 8 kali. 8 kali tu, okey, daripada 8 kali itu, nama Allah Al-Aliyu ni Allah Ta'ala gabung dengan nama yang lain. Al-Aliyu ni disebut 8 kali. Tapi bukan nama Al-Aliyu saja. Allah Ta'ala combinekan, Allah gabungkan dengan nama lain. Okey, tulis. Yang pertama, Allah Ta'ala gabungkan dengan nama Al-Kabir. Allah menyebut Al-Aliyu, lepas tu Allah menyebut nama Al-Kabiru secara bersama. Disebut Al-Aliyu, lepas tu Al-Kabiru disebut secara bersama sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Ada 5 kali. Ada 5 kali. Kalau kita tengok dekat contoh ayat ni kan, kita jumpalah nama Al-Ali, contohnya apa ni? Ayat surah Al-Hajj kan kita jumpa. Allah kata apa? Wa huwal aliyyul kabir. Kita jumpa kabir kan? Itu salah satu. Kita tulis. Okey. Nama Allah yang lain yang digabungkan
bersamaan disebut sekali dengan nama Al-Aliyu adalah Al-Azim. Nama Allah Al-Azim disebut sebanyak 2 kali di dalam Quran. 2 kali saja. Selepas sebut nama Al-Aliyu, disebut nama dengan Al-Azim. Salah satunya dalam dekat mana? Ayatul Kursi lah. Wa huwal aliyyul azim. Okey. Dia ada sebab. Nanti kita akan sebutkan sedikit sebab dia. Okey. Nama Allah yang lain yang digabungkan dengan nama Al-Aliyu adalah nama Allah Al-Hakim. Nama Allah Al-Hakim. Ada sekali saja digabungkan dengan nama Allah Al-Hakim. Okey. Kepada perempuan dah tuliskan ada 8 kali pengulangan nama Allah Al-Aliyu di dalam Al-Quran. 8 kali nama Allah Al-Aliyu disebutkan di dalam Al-Quran digabungkan bersamaan dengan nama yang lain. 5 kali digabungkan dengan nama Allah Al-Kabir, 2 kali digabungkan dengan nama Allah Al-Azim, dan hanya sekali disebutkan nama Allah Al-Hakim. Nama Allah Hakim digabungkan dengan Al-Ali. Okey, dah jelas dekat situ? Okey. Dia begini. Maksud, kenapa saya nak sebut gabung-gabungan nama? Dia macam ni. Okey, saya terang sikit lah. Ya, kita waktu kita agak terbatas begini. Kalau kita baca secara maksudnya kalau kita baca ayat ni kan, tentu kita akan kata Al-Aliyu ni dia adalah nama Allah yang lain, betul lah. Al-Azimu dia adalah nama Allah yang lain, betul. Tetapi apabila disebut secara bersamaan, contohnya Al-Aliyu campur dengan Al-Azimu, sebenarnya dia membawa ada sifat ketiga. Faham tak maksudnya? Sifat pertama, sifat yang berdiri sendiri, itulah maksudnya Al-Aliyu tu yang maha tinggi, itu satu sifat. Okey. Al-Azimu itu adalah satu sifat yang kedua, iaitu Allah yang maha agung. Kita fahamlah kat situ. Tetapi apabila digabungkan kedua-dua nama itu, Al-Aliyu digabung dengan Al-Azimu, dia akan mengeluarkan, dia akan menghasilkan sifat yang ketiga yang disadurkan, digabungkan antara dua nama itu. Itu ilmu Asma'ul Al-Husna. Belum lagi dibincangkan kenapa mesti Al-Aliyu dulu, baru Al-Azim. Ada sebab. Semua tu ada sebab. Okey, jelas. Okey, sebelum nak kita perincikan, kita kena belajar dulu tentang apa tu Al-Aliyu. Itu paling penting. Ini objektif yang paling utama sekali. Okey, begini. Apabila bincang tentang nama Allah yang maha tinggi, Al-Aliyu, ataupun nak bincang nama Allah Al-Muta'al, ataupun nak bincangkan nama Allah Al-A'la, dia akan menunjukkan ketinggian Allah dari aspek ini. Ketinggian Allah dari aspek ini, sudut ini. Ini kita nak bincang. Allah tu maha tinggi. Okey, kita tahu Allah tu maha tinggi. Tapi maha tinggi itu dari sudut apa? Dari sudut apa Allah tu maha tinggi? Okey. Saya hanya nukilkan 2 sahaja yang dibincangkan oleh para ulama. Sudut yang pertama, Allah tu maha tinggi, Allah itu dari sudut kedudukannya. Dia panggil apa? Dari sudut al-makanah, ulul makanah.
Dari sudut kedudukan Allah. Kedudukan tu maksudnya adalah dari sudut sifatnya. Maksudnya dari sudut kedudukan Allah. Faham tak? Maksudnya maha tinggi Allah tu dari sudut pangkat, dari sudut kedudukan. Itu dari sudut kemuliaan dia tu. Itu yang pertama. Maha tinggi Allah tu dari sudut apa? Dari sudut kemuliaan, kedudukan Allah itu. Dia memegang maha tinggi. Dari sudut kedudukannya, sifatnya, gariskan. Maha tinggi yang pertama sudut apa? Kedudukannya, sifatnya, dan keagungannya, kemuliaannya. Boleh? Okey. Penjelasannya bahawa ini kerana sifat-sifatnya sangat agung dan tidak ada satu sifat pun yang sama dengannya. Maksud dia macam ni. Allah Ta'ala ni, dia mempunyai sifat kemuliaan yang paling tinggi. Faham tak? Contohnya, dia paling tinggi ni dia macam ni. Paling tinggi kan. Allah Ta'ala tu dia maha tinggi. Contoh kalau kita kata, kalau kita peringkat manusia lah contoh. Kan? Siapa manusia ni yang dia memegang pangkat yang paling tinggi? Contoh. Dari sudut kedudukan dia. Kan, darjat dia adalah paling tinggi. Okey, kalau dalam government contoh kan, manusia yang paling tinggi pangkat dia apa? Turus. Wallahu alam lah. Sebab saya tak pernah kerja government lah. Jadi tak tahu istilah tu. Kan kita ada grade-grade kan. Grade. Naiklah 41, naik 44, naik 48, naik 52, naik apa. Contohlah sampai jusa, sampai turus. Ada lagi tak paling tinggi? Paling tinggi apa? Paling tinggi sekali. Paling tinggi. Dari sudut kedudukan kemuliaan manusia, kalau kita panggil pangkat kan, ke istana bagi pangkat, contoh dapat pangkat. Siapa paling tinggi kat Malaysia? Tun ke Tan? Tan ke Tun? Contohlah, contoh. Ada tak lebih tinggi daripada Tun? Tun. Tan Sri. Tun. Contoh. Kan? Dari sudut raja paling tinggi siapa? Yang maha agung. Agung. Kita katakan. Agung. Okey. Saya sebut tu contoh nak bagi faham. Nak bagi faham bahawasanya dari sudut pangkat tu, Allah lah yang maha tinggi kemuliaan dia. Sebab apa? Sebab pangkat agung ke, pangkat turus ke, pangkat tun ke, apa pun pangkat yang ada pada manusia ini, semuanya atas izin Allah. Allah yang beri. Nampak tak? Maknanya, kalau pangkat paling tinggi itu diberi oleh Allah, sebab Allah, kan? Maka sudah pastilah kemuliaan Allah tu, kedudukan Allah tu dia adalah yang maha tinggi. Rasanya insya-Allah boleh faham. Okey. Kalau faham yang tu sangat penting nanti kepada tajuk, kalau saya dah faham Allah tu maha tinggi dari sudut kedudukan, apa yang saya perlu buat sebagai seorang hamba? Inilah yang paling penting sekali. Sebab kalau kita dah kenal Allah, maka kita kena tahu apa tindakan kita nak buat. Kan? Faham kan contohnya? Contohnya kalau kita tahu Allah tu yang paling tinggi. Kalau kita manusia dekat dunia, kalau kita nak minta pertolongan, nak minta sesuatu, kita akan cari siapa? Sesama manusia lah yang Allah benarkan kita minta tolong. Asbab dia. Kalau tuan-tuan nak minta kerja contoh, siapa yang tuan-tuan akan cari yang boleh bantu tuan dapat satu kerja? Kita kata mesti kita cari orang yang paling tinggi pangkat dia dekat dalam company tu, betul tak? Walaupun tu salah lah kan. Dari sudut integriti tak boleh. Kita tak boleh dapat surat sokongan, kita tak boleh ada orang dalam. Itu semua benda yang salah. Tapi kita ambil makna umum lah. Kan kalau kita, maksudnya orang yang ada paling tinggi kuasa dia, kemuliaan dia dalam satu syarikat tu siapa? Yang dia lah boleh bagi kata putus.
maka manusia ni akan cari orang tu. Betul tak? Sebab dialah yang boleh pilih, aku nak dia ni jadi staff, aku nak naik gaji dia. Jadi apabila kita faham bos kita tu pun orang yang paling besar pangkat dia dalam sesuatu syarikat itu, dia mempunyai kuasa, sedangkan kita tahu kuasa itu Allah yang bagi, Allah yang izinkan. Kan kita dengan manusia pun kita dah rasa kita akan jadi apa? Kita akan muliakan manusia tu, betul tak? Assalamualaikum bos, kita hormat dia, cakap baik-baik pada dia, betul tak? Kan kita akan buat kerja untuk dia, kita akan buat yang terbaik untuk dia. Tetapi kenapa kita tak buat yang paling terbaik apabila title kita adalah hamba kepada yang maha tinggi? Itu penting belajar Asmaul Husna. Kan? Sebab tu kalau kita faham bab ni, orang tak akan jatuh pada rasuah. Orang tak akan buat benda-benda yang salah. Dia yakin rezeki tu ada pada yang maha tinggi. Faham tak maksudnya? Kita akan jadi seorang yang akan meninggikan Allah saja. Kita bukan jadi manusia yang akan meninggikan mana-mana manusia. Kan? Kita tak puji manusia. Kita tak, faham tak? Sepatutnya kita puji siapa, kita angkat siapa, yang kita nak viral pasal siapa, yang kita nak canang-canangkan pasal siapa. Dalam hati kita, dalam otak kita, sepatutnya kita fikir siapa. Bukan kita meninggikan makhluk. Itu dari sudut kesan. Apabila kita faham Allah itu, kita kenal Allah. Itu satu contoh. Allah tu maha tinggi dari sudut kedudukan. Nanti kita akan sebut kesan daripada kita memahami Allah tu maha tinggi, apa kesan dia yang boleh dapat pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tu maha tinggi dari sudut kekuasaannya. Kalau tadi dari sudut pangkat, dari sudut kemuliaan, Allah yang paling tinggi. Tapi dekat sini, yang kedua adalah dari sudut kekuasaan Allah. Wa huwal aliyyu ulu qahri. Dari sudut kekuasaan Allah, kemampuan Allah, kekuatan Allah. Itulah kekuasaan dia. Okay. Kalau macam kalau kita nak bagi contoh, ada orang mungkin pangkat dia pengurusi. Contohnya, dia lah jawatan yang paling besar dalam jawatan tu, dia adalah presiden. Contoh. Tapi dia memiliki kuasa sepenuhnya ke? Maksudnya, boleh tak ada orang nak lawan dia, nak saman dia? Betul tak? Kita tahu kan, hatta Perdana Menteri pun kita boleh lawan dia, kita boleh saman dia. Contoh kan. Tak ada dekat manusia ni yang walaupun dia ada kemuliaan tinggi, tapi dia memiliki segala kekuasaan. Tidak ada. Faham tak maksudnya? Allah Ta'ala ni, dialah yang maha tinggi dari sudut kekuasaan. Tak ada siapa boleh cabar Allah. Tak ada siapa boleh lawan Allah. Faham tak maksudnya? Bezakan kemuliaan dengan kekuasaan. Allah tu dia maha tinggi. Sebab tu Ibnu Katsir, sebab tu para ulama ketika dia ulas Allah tu maha tinggi dari sudut kekuasaannya, maksudnya para ulama kata yang mana Allah ini menguasai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang diam, melainkan semua atas izin Allah. Maknanya hatta kita nak buat apa pun, kita takkan dapat buat kalau bukan atas izin Allah. Kita nak bergerak ke, kita tak nak bergerak ke, semua tu tak ada berlaku melainkan dengan izin Allah. Apa saja yang Allah nak buat, dia pasti boleh buat. Dan apa saja yang Allah tidak mahu dia berlaku, dia pasti tak akan berlaku. Faham tak maksudnya? Allah tu maha tinggi sudut kekuasaan. Kita buatlah macam mana sekalipun, kalau Allah kata tak boleh, tak boleh. Kita tak nak buat macam mana sekalipun, kalau Tuhan kata jadi, jadilah. Sebab apa? Sebab Allah tu dia memiliki maha tinggi dia dari sudut kekuasaan. Boleh faham tak? Maksudnya Allah Ta'ala ni tak boleh dikalahkan. Tak ada siapa boleh cabar Allah. Tak ada siapa boleh pertikaikan Allah. Kerana dia itu adalah Al-Aliyyu yang maha tinggi dalam kekuasaannya.
Nampak tak pergabungan antara maha tinggi Allah dari sudut kemuliaan, pangkat dia, dan maha tinggi Allah itu juga dari sudut kekuasaannya. Kalau kita dah faham dua benda ni, dua sudut ni, macam mana hidup kita selama, macam mana kita hidup kat muka bumi Allah Ta'ala, dia akan membawa kepada kita dekat dengan Allah. Dia akan bawa kita jadi seorang manusia yang kuat tawakalnya, keyakinannya kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Kan, maha tinggi dari sudut kemuliaan dan kekuasaan. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham ya? Penerangan ringkas saja. Kalau kita belajar Asmaul Husna, kita akan terang dengan lebih terperinci. Kita bagi satu contoh lah, tapi sebab kita buat ringkasan saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah faham dua benda ni, cuba kita kaitkan dengan apa yang kita belajar dalam ayat kursi. Kenapa penutup ayat kursi tu Allah tu Maha Tinggi diletak dekat hujung? Faham tak? Maksud dia, apa yang kita bincang sebelum ni kan, Allah tu Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah tu pada mula la ta'khudhu sinatu wala naum kan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak buat seperti satu kesimpulan. Apa yang kita bincangkan itu semuanya duduk kerana apa? Kerana Allah tu adalah Al-Aliyyu. Contoh yang paling dekat sekali nak faham, ingat tak sebelum ayat wa huwal aliyyu, Allah sebut tentang apa? Allah sebut tentang apa? Bukti nombor 10 dan bukti nombor 9. Contoh. Kan kita belajar bukti nombor 9 Allah tu apa? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Betul kan? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Macam ni. Kita tengok contoh dalam nota bentuk ni lah, senang faham. Okey, sekejap Okey, kita tengok dekat sini sekejap. Okey, contoh kan? Kita nak cari jawapan, kita nak cari munasabah. Kenapa Allah Ta'ala ni dia yang maha tinggi, diletak pada penghujung? Kerana ingat tak sebelum ni, Allah Ta'ala kata apa tentang bukti nombor 9? Allah Ta'ala kata, luasnya kursi Allah itu seluasnya langit dan bumi itu, lebih luas daripada dan bumi itu. Kenapa kursi Allah ni luas sangat? Kerana dia itu adalah Al-Aliyyu. Okey. Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu dia wala ya'uduhu hifdhuhuma? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala Allah Ta'ala mampu untuk memelihara langit dan bumi. Langit tidak jatuh sampai bila-bila. Melainkan nanti akhirat lah. Kan tak ada tiang, langit tu tak jatuh 7 petara langit. Bumi ni tak hilang. Allah yang jaga dia. Allah yang pelihara dia. Kenapa sampai macam tu kekuasaan Allah? Sebab itulah Allah bagi tahu. Kenapa dia ya'uduhu hifzuhuma? Kerana dia itu adalah Al-Aliyyu. Dapat? Jelas Al-Aliyyu. Okey. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah rahmati lagi, Allah kasih sekalian, sikit lagi, tak panjang pun untuk kita bincangkan pengisiannya. Okey, begini. Tuan-tuan tulis ya, nama Allah Al-Aliyyu ni juga, dia mengandungi sudut menafikan. Allah tu dia maha tinggi, secara tak langsung, nama Allah yang maha tinggi ini, dia mengandungi elemen menafikan segala kekurangan. Faham tak maksudnya? Katakan, Allah ni, dia adalah maha tinggi dari sudut kemuliaan, kedudukan, sifat dia. Allah ni lah yang maha tinggi dalam kekuasaannya. Tak ada siapa-siapa boleh mengalahkan Allah. Secara tak langsung, ia akan membawa kepada maksud Allah Ta'ala ini jauh daripada memiliki sifat kekurangan. Maknanya nama Allah Al-Aliyyu ini juga sebenarnya
ia membawa kepada maksud Allah menafikan segala kelemahan, kekurangan. Sama ada dari sudut pangkat, sama ada dari sudut kekuasaan. Secara tak langsung. Okey, boleh faham? Okey. Sekarang kita nak pergi kepada nama Allah Al-Azim pula. Sekarang kita nak bincang Al-Azim. Okey, tapi sebelum tu. Okey. Tuan-tuan, contoh yang paling mudah, praktikal dia, yang kita kata Allah tu maha tinggi dari sudut kemuliaan, pangkat, sifat keagungan dan kekuasaan kan, kita tonjolkan pada waktu bila? Benda yang praktik kita buat, selalu kita buat. Ada satu perbuatan tu kita buat menunjukkan Allah ni memang betul, dia je yang maha tinggi. Bukan kita yang tinggi. Waktu bila? Siapa boleh kongsikan? Waktu solat. Waktu solat tu pada perbuatan apa? Yang kita mula-mula kita tinggi, lepas tu ya, ketika kita sujud. Ketika kita sujud, kita baca apa ketika kita sujud? Kita baca subhana ke? Kita baca apa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Betul tak? Subhana rabbiyal a'la. Kan kita meninggikan Allah. Sebab itu, kan boleh kita berdiri kan? Kita berdiri, lepas tu kita sujud. Kita turun badan kita tu, kita tunduk terus, badan kita terus turun terus habis semua. Kita sujud. Kita sujud tu maksudnya ada yang tinggi. Siapa yang tinggi tu? Yang tinggi tu adalah Allah. Kita boleh letakkan badan kita sampai ke peringkat bawah. Dia mudah je nak faham. Kita kalau kita hormat orang, kan bentuk dia pada menundukkan. Kenapa kita tunduk? Kerana kita hormat. Kenapa kita hormat? Kerana orang tu mungkin dia lebih tua, betul tak? Mungkin orang tu dia lebih pangkat daripada kita. Jadi Allah Ta'ala ni, kita telah tunjukkan sifat kehambaan kita meninggikan Allah itu dengan simboliknya pada waktu kita sujud. Kita tundukkan kepada kita tempat kita pijak tu, kita daripada kita berdiri, kita terus ke bawah. Menunduk-nunduk ke bawah tu. Nak menunjukkan bahawa kita sedang sujud kepada yang maha tinggi. Sebab tu Nabi ajar pada kita, baca subhana rabbiyal a'la ketika mana kita sujud. Kita kata, maha suci Tuhan, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Okay. Itu contoh yang paling mudah untuk kita belajar tentang ibadat solat. Okey. Sekarang kita pergi kepada Allah yang Maha Agung. Al-Azim. Okey. Allah yang Maha Agung ni, saya minta tuan-tuan dan puan tuliskan maklumat Allah yang Maha Agung ni. Okey. Allah yang Maha Agung, pengulangan perkataan Al-Azimu di dalam Al-Quran Allah ulang sebanyak 6 kali. Allah ulang nama Allah Al-Azimu di dalam Al-Quran diulang sebanyak 6 kali. Okey, sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Okey. 6 kali pengulangan nama Allah Al-Azim juga Allah Ta'ala gabungkan dengan nama-nama yang lain seperti mana yang kita baca dekat Ayatul Kursi, Allah gabungkan dengan nama Allah Al-Aliyu. Contoh, kan? Ada 2 kali di dalam Al-Quran Allah gabungkan nama Al-Azimu dipasangkan dengan nama Al-Aliyu. Kalau tuan-tuan nak tulis surah dia, surah lain iaitu Asy-Syura ayat nombor 4. Kita akan jumpa Allah mengatakan wa huwal aliyyul azim. Pada surah Syura ayat nombor 4.
Dan kadang-kadang Allah Ta'ala tak gabungkan pun nama Allah Al-Azim dengan mana-mana nama. Contoh dalam surah apa? Dalam surah Al-Waqi'ah. Betul tak? Surah Al-Waqi'ah. Ada dua tempat. Ayat nombor 74 dengan 96. Kan waktu kita baca surah Waqi'ah tu kan Allah Ta'ala sebut apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Dia sebut tutup dengan azim. Pada ayat nombor 74 dengan ayat nombor 96. Allah kata fasabbih bismi rabbikal azim. Okey, itu contoh saja maklumat tambahan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada perbahasan. Nama Allah Al-Azim ni dia merujuk dari sudut apa? Okey, begini. Tengok dekat sini. Dia seperti yang saya sebut tadi awal-awal ya. Nama Allah Al-Azim ni dia dekat dengan nama Allah Al-Kabir. Al-Kabir tu yang kita dah sebut Allahu Akbar. Itulah Al-Kabir, Allah yang Maha Besar. Dia dekat dengan perbahasan Allah yang Maha Agung. Al-Kabir selalu dibincangkan bersamaan dengan nama Allah Al-Azim. Okey. Tetapi nama Allah Al-Kabir dia lebih mendalam lagi daripada nama Allah Al-Azim. Itu tak apa, itu kita bincang kemudian. Tapi kita nak ambil nama Allah Al-Azim tu. Okey, dekat dalam nota ni saya nukilkan dua sahaja. Okey, apa makna kebesaran? Kebesaran tu adalah Al-Kabir dan juga Al-Azim dan dilihat dari dua perkara, dua sudut lah. Dari dua sudut. Sudut yang pertama, ia merujuk kepada keagungan dan kebesaran Allah dalam semua perkara. Allah ni dia Maha Agung. Agung dari sudut apa? Allah ni dia Maha Agung sebenarnya dalam semua makna-makna yang boleh mengagungkan Allah. Contohnya dari sudut kekuatan, dari sudut Allah itulah yang maksudnya apa saja makna yang menunjukkan kepada nak mengagungkan Allah, itulah makna Allah tu Maha Agung. Agung daripada segala sudut. Kekuatan, kemuliaan, ada diulang dua kali tu. Keluasan ilmu dan apa-apa saja perkara yang dikaitkan dengan mengagungkan Allah, sifat-sifat keagungan. Faham tak maksudnya? Contohnya, maksudnya apa saja makna yang menunjukkan kepada Allah itu diagungkan dan apa saja nama dan sifat Allah yang Allah tu diagungkan, ia memang dikaitkan dengan Al-Azim. Itu mudah je tentang nama Allah Al-Azim yang Maha Agung. Okey. Yang kedua, yang kedua ni dia lebih kepada kesan. Kalau kita tahu Allah Ta'ala ni dialah yang Maha Agung. Dialah yang Maha Agung. Kan? Maka kesan dia akan apa? Tidak ada yang berhak untuk diagungkan, dibesarkan, melainkan Dia. Agung. Dialah yang layak untuk para hamba mengagungkan Dia dengan hati-hati mereka, lidah-lidah mereka dan amal perbuatan mereka. Okey, yang Maha Agung ni mudah. Maksudnya, apa Maha Agung ni dia merangkumi semua nama, sifat yang membawa menunjukkan kepada keagungan Allah, kebesaran Allah. Itulah Allah yang Maha Agung. Okey. Sebelum kita pergi kepada perbincangan yang berikut ni tuan-puan dan puan ya, tuan-tuan dan puan,
izinkan saya menyebut maklumat tadi. Maklumat, kalau nama Allah ini selalu digandingkan secara dua nama, contohnya Al-Aliyu dengan Al-Azimu, dia akan membawa sifat yang ketiga. Nah, maksudnya dia akan ada makna yang lebih sempurna sebab dia gabung dua-dua. Kan Al-Aliyu gabung dengan Al-Azimu, dia akan melahirkan makna yang ketiga. Nah, makna ketiga ni, sifat yang ketiga ni maksudnya macam ni. Al-Aliyu digabung dengan Al-Azimu, yang maha tinggi dengan yang maha agung, dia akan mengeluarkan makna seperti ini. Okey. Allah maha agung dalam ketinggian. Maksudnya dalam bab ketinggian, Allah tu dia maha agung. Faham tak maksudnya? Sebab dia kan digabung dua nama kan. Al-Aliyu gabung dengan Al-Azimu. Okey, maha tinggi dan maha agung. Okey, tetapi apabila dia digandingkan bersama, dia akan membawa makna mudah je macam ni. Dalam ketinggian ada keagungan, dalam keagungan ada ketinggian. Faham tak? Ke tak faham? Maksud macam ni. Dalam ketinggian Allah adanya keagungan Allah. Dalam keagungan Allah adanya ketinggian. Bahasa mudah dia adalah Allah ni dia maha agung dalam ketinggian. Allah ni dia maha tinggi dalam keagungan. Boleh faham tak? Maksud dia Allah ni dia membawa sifat keagungan dalam membincangkan ketinggian Allah. Maksudnya macam tu. Allah Ta'ala ni dia maha tinggi dalam sudut membincangkan keagungan Allah. Macam tu. Nampak tak makna yang sangat kuat? Kan? Apabila digabungkan dua nama tu. Al-Aliyu dengan Al-Azim. Maksudnya ketika membincangkan ketinggian Allah, membawa bersama Allah itu dia maha agung dalam ketinggian. Apabila membincangkan tentang keagungan, Allah dia maha tinggi dalam keagungan. Maknanya makna yang lengkap tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, betul. Allah maha agung dalam ketinggiannya dan Allah tu maha tinggi dalam keagungannya. Itulah nama. Jadi kalau tuan belajar Asmaul Husna, kalau nama yang digabungkan tu, kita tu mesti kena cari satu lagi makna yang akan digabungkan. InsyaAllah kalau kita buat modul seperti itu, nanti kita akan bincangkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita tutup pengisian kita pada pagi ini, saya minta tuan-tuan dan puan-puan tulis apa kesan dia, apa impak dia jika kita telah mengenal dan meyakini Allah itu adalah yang maha tinggi. Apa kesan dia pada kita? Sebab tu kita kena belajar. Belajar bukan belajar nak tahu saja, tapi kita nak jadi manusia yang baik. Apa kesan baik dia? Apa impak dia? Okey, nombor satu. Kalau kita dah mengenal Allah tu dari sudut ketinggian, pangkatnya, sifatnya, kedudukannya, dari sudut kekuasaannya, dia akan membawa kepada impak apa? Okey, yang pertama mudah saja. Yang pertama akan membawa kita kepada sifat kita ini akan tunduk. Kita akan menjadi manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan membawa kita kepada sifat al-khudu'u lillah. Kita akan menyebabkan kita bawa kepada, dia akan melahirkan sifat pasrah, tunduk, patuh kepada Allah. Sebab apa? Sebab tu Allah tu adalah maha tinggi. Tinggi apa? Kalau kita kata, kau tak tahu dia tu bos kita, kita akan buat apa? Bos suruh buat apa?
kita akan buat apa? Kalau bos kita katakan, aku bos kau lah, aku suruh kau buat sekarang. Kita akan apa? Kita akan buat tak sebab apa? Sebab pangkat dia lebih tinggi pada kita. Tetapi apabila kita dengan Allah, kita buat benda sama tak? Kita buat benda sama tak apabila kita dengan Allah? Kita boleh merungut pula. Kita boleh menyalahkan Allah pula. Betul tak? Jadi kalau Allah bagi kita sesuatu dalam hidup kita, kan, kita kata, ya Allah, aku terimalah ya Allah apa saja ya Allah. Aku patuh apa saja ya Allah. Aku tunduk denganmu ya Allah. Sebab engkau maha tinggi dalam pangkat. Betul tak? Kita amal, kita praktis benda tu dari sudut tunduk, patuh pada manusia yang pangkatnya lebih tinggi. Tetapi kita terlupa bahawa ada yang maha tinggi lagi, iaitu Allah. Itu yang sangat sayang. Kadang-kadang ya, kita takut pada manusia. Takut pada kuasa manusia tu. Tapi kita tak takut pada kuasa Allah tu. Sedangkan Allah tu dia maha tinggi dari sudut kekuasaan. Kan nampak terbalik? Sebab kita tak kenal Allah kita. Kita lebih mengenal manusia di sekeliling tanpa kita mengenal tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan baik dia. Kesan baik. Dia tak ada kesan buruk kenal Allah. Dia akan bawa kesan baik. Okey, yang kedua akan membawa kita kepada merendah diri. Merendah diri ni, kita akan merendah diri dari sudut menerima apa saja perintah Allah, arahan Allah, larangan Allah. Kat situ. Menjadi orang yang, ialah sebab apa? Sebab Allah tu dia maha tinggi. Macam dia ada berkaitan dengan pertama tadi itulah, boleh digabungkan. Okey, yang ketiga akan membawa kita kepada menjauhi sifat takbur. Betul tak? Kenapa ada orang boleh jadi sombong? Kenapa ada orang boleh dia jadi takbur, membesar diri? Sebab apa? Sebab ingat dia bagus. Betul tak? Sebab dia ingat dia memiliki segala-galanya. Sebab tu dia sombong. Oh, dia ingat dia ada kuasa, dia ingat dia ada pangkat, dia ingat dia ada harta, dia nak jadi sombong. Tapi apabila dia kenal Allah itu maha tinggi pangkatnya, kemuliaannya, sifatnya, dia akan menjadi seorang manusia yang tidak sombong di bumi Allah Azza wa Jalla. Engkau sombong dengan harta yang bukan milik engkau, engkau boleh sombong kepada manusia dengan kekuasaan yang bukan milik engkau. Betul tak? Dia akan menjadi manusia yang tidak bersikap sombong. Okey, yang keempat akan membawa kita kepada sifat takut kepada Allah dan kita tak akan takut pada makhluk. Apabila kita kenal Allah tu maha tinggi dari sudut kekuasaannya, maka kita tak akan takut pada mana-mana manusia, tetapi kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa kita boleh takut pada manusia? Takut yang perasaan takut tu kita fahamlah, naluri takut tu. Tapi takut kalau bawa kepada minta perlindungan, percaya orang tu boleh memudaratkan, boleh memberi kesan, itu yang tak boleh buat pada syirik. Tapi sepatutnya apabila kita faham Allah tu maha tinggi di kekuasaan, akan menyebabkan kita hanya takut kepada Allah. Kita kata apa? Aku tak takut dengan kau. Kau nak ugut aku. Aku ada Allah yang mempunyai kekuasaan yang maha tinggi daripada engkau. Faham tak maksudnya? Itu perkara yang keempat. Yang kelima, akan membawa kita kepada menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang lemah. Faham tak maksudnya? Yang kelima akan menyebabkan kita menjauhkan Allah, mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang lemah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu kesan daripada kita meyakini Allah Ta'ala itu bersifat Al-Alim. Okey, dari sudut Al-Azimu pula. Kalau kita dah tahu Allah itu adalah Maha Agung, akan membawa kita kepada apa?
Dia ada persamaan seperti yang kita sebut tadi itulah. Kan, yang Maha Agung. Seperti kita akan jadi manusia yang pasrah, tunduk, patuh. Okey, dalam masa yang sama kita akan mengagungkan Allah, akan membawa kita kepada apa tu? Kesan tambahan dia akan membawa kita kepada menjauhkan Allah daripada sebarang kesyirikan. Setuju tak? Maksudnya kalau kita tahu Allah itu dia Maha Agung, dan Allah yang patut diagungkan, dipuja, dipuji, disebut-sebut namanya, yang perlu diingat selalu, akan membawa kita kepada tak melakukan kesyirikan. Kenapa orang berlaku syirik? Kerana orang itu dia mengagungkan benda lain selain Allah. Tapi kalau dia tahu Allah tu yang Maha Agung, dia maha tinggi dia dari sudut keagungan dia, maka yang kita kena agung-agungkan, yang disebut-sebut selalu namanya, yang dipuji dia, yang diingati dia adalah Allah. Tapi kita terbalik. Ada manusia ini yang diagungkan siapa? Yang diagungkan adalah orang. Selalu disebut-sebut yang diingati orang, makhluk yang lemah. Tetapi sepatutnya yang diingati, yang diagung, disebut-sebut dalam hati dia ni. Dalam hati dia. Yang perlu diangkat, yang perlu diagungkan adalah Allah. Dalam minda dia, Allah. Allah. Jadi buang dia. Okey. Yang berikutnya kan, apabila kita mengagungkan Allah, apabila kita tahu Allah tu Maha Agung, secara tak langsung kita akan mengagungkan syiar-syiar Allah. Sebab apa? Kita tahu Allah tu Maha Agung. Jadi apa saja amal ibadat yang menunjukkan kepada keagungan Allah, maka kita akan lakukan. Kerana dia akan membawa kepada kita mengagungkan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar yang Allah bawa tu. Contohnya apa? Kita mengagungkan Allah dalam bentuk menunaikan haji, kita salat, kita zakat. Sebab apa? Siapa yang suruh zakat? Allah. Siapa yang suruh puasa? Allah. Siapa suruh jihad? Allah. Siapa suruh haji? Allah. Jadi cara kita nak kesan apabila kita mengagungkan Allah, kita kata, ini Allah ni, Allah yang suruh ni, Allah, Allah, Allah. Maka kita akan buat semua mengagungkan segala syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, apabila kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dahulukan apa yang Allah Ta'ala katakan. Sebab apa? Sebab kita agungkan Allah, kan? Contoh kalau macam kita ada pendapat, kan? Kita nak pegang pendapat siapa? Mungkin ada orang dia pegang pendapat dia je. Akulah pendapatku. Kita mengagungkan pendapat sendiri, kan? Tetapi apabila kita mengenal keagungan Allah, maka kita akan mendahulukan dulu Quran, kata-kata Allah, firman Allah, hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita mengagungkan. Sebab kita tak kenal Allah lah kita duk mengagung-agungkan hukum pencajah, hukum sekular. Betul tak? Kenapa kita tak agung-agungkan keuangan Islam, syariat Allah? Kenapa tak agungkan hukum-hukum undang-undang Islam? Sebab kita tak rasa Allah tu agung lah. Sebab tu kita boleh mengagungkan hukum hakam yang dibuat oleh manusia. Tapi baca ayatul kursi pada sebutan, tapi tidak pada pelaksanaan. Kemudian yang berikutnya, apabila kita rasa Allah tu dia Maha Agung, akan membawa kita kepada apa? Memohon pertolongan. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Sebab Allah itu adalah Maha Agung. Jelaskan, faham kan? Allah tu Maha Agung. Baik, itu beberapa contoh lah. Kalau kita belajar Asmaul Husna, memang kita akan terangkan. Okey, apa yang kita akan dapat jika kita kenal Allah pada nama ni? 1, 2, 3, 4, 5, kita akan senaraikan. Bayangkan kalau tuan-tuan boleh kenal 99 nama Allah. Hanya 2 nama Allah saja dah. Kita dah nampak, selama ni kebergantungan kita ini kadang-kadang pada makhluk itu lebih kuat
daripada kebergantungan kita kepada Allah. Betul tak? Kan? Sebab tu iman kita lemah. Tapi bayangkan apabila kita boleh pegang dua nama ni saja, kita rasa tidak bersendirian. Betul kan? Kita seperti dapat satu kekuatan. Sebab apa? Sebab kita ada Allah yang Al-Aliyu dengan Al-Azim. Bayangkan kalau kita dapat belajar 99 nama Allah. Macam mana kita akan jadi hamba yang apa? Barulah hamba nanti dia akan lahir pada istilah yang orang duk nyanyi itulah. Kan? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Duk selalu zikir munajat macam tu kan orang katakan. Cukuplah Allah sebagai Tuhanku, tiada dalam hati aku melainkan Allah. Betul ke? Betul ke? Tapi apabila kita boleh dapat dua nama ni, dia akan membawa kepada kita Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Betul tak? Dan apabila kita mengagungkan Allah, kita selalu sebut nama dia. Betul kan? Kita akan selalu puji dia. Subhanallah. Kita puji Allah. Kadang-kadang kita kata la ilaha illallah. Kadang-kadang kita kata alhamdulillah. Kadang-kadang kita kata Allahu akbar. Kenapa kita selalu sebut-sebut tentang Allah? Kerana kita kata dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha agung. Dalam ketinggian Allah itu yang maha agung. Dalam keagungan Allah tu ada ketinggian dia. Jadi kita rasa macam makhluk ni tak ada apa-apa pun, betul tak kan? Kita rasa benda yang ada kat tangan kita ni tak ada nilai apa pun. Tak ada nilai sikit pun di sisi Allah. Tak ada apa pun. Akan membawa kita menjadi manusia yang merendah diri. Kita rasa kedil sangat kita dengan Tuhan. Membawa kita kepada dekat dengan Allah. Sebab hati kita bergantung pada dia. Kita sebut dua nama tu. Kenapa saya tekankan ambil masa yang sikit lama pada pagi ni? Kerana dua nama itu ditutup pada ayatul Al-Kursi. Ya, kat situ. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okey. Last sekali, dah berapa last dah Ustaz ni. Okey, begini. Kalau tuan-tuan dalam kesusahan, tuan-tuan boleh amalkan doa ni. Ni doa daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim ni. Dalam ni ada nama-nama Allah yang agung. Dekat sini. Nabi sendiri, Nabi SAW, kalau Nabi dalam keadaan kerbi, Nabi kesusahan, Nabi baca doa. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kita baca dekat sini. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Dia kata ia merupakan hadis yang sangat agung. Sepatutnya hendaklah kita perhatikan dan memperbanyakkanlah ucapan ini ketika kita berada dalam kesulitan. Al-Imam At-Tabari kata orang dulu selalu mengucapkan doa ini dan mereka menamakan ia dengan doa ketika kesulitan. Kalau kita dalam kesulitan, ini doa daripada hadis. Sebelum ni kita belajar doa daripada Al-Quran. Kalau kita belajar doa dalam kesulitan tu, doa Nabi Allah Yunus tu. Dalam tu ada kalimat tauhid, ada tasbih, ada istighfar kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau boleh padankan dengan doa ni juga. Bahawa La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Okay, ni doa kesulitan. Sebar-sebarkan doa. Okey, dan penutupnya
Okey, ni tak apalah, ni zikir yang biasa kita baca tentang tasbih. Okey, nanti tuan-tuan dan perempuan boleh baca pengajaran dia, pengajaran bagi ayat Al-Kursi yang telah kita belajar. Dalam nota tu saya ada letakkan lebih kurang dalam 31 pengajaran, ya. 31 pengajaran daripada ayat Al-Kursi. So boleh bacalah hujung. Okey. Jadi kita akan tamatkan pagi ni dengan tadabbur ayatul kursi. Tuan-tuan dan perempuan ya, pagi ni sebenarnya adalah anjuran. Kalau kita tengok dekat gambar ni, okey, kita sebenarnya adalah anjuran sekejap. Okey. Kita adalah anjuran Biro Agama Fiqra Berhad ya. Ini di bawah anjuran Biro Agama Fiqra Berhad minggu pertama dan minggu kedua. Okey, tajuk asal dia, tajuk besar dia sebenarnya pengisian setiap Ahad minggu 1 dan 2 ni, tajuk besarnya adalah tadabbur ayat-ayat pilihan. Itu tajuk besar dia. Tadabbur ayat-ayat pilihan. Jadi ayat yang telah kita pilih untuk ditadabbur adalah ayat Al-Kursi. So kita ayat kursi ni kita dah ambil lebih kurang dalam 11 minggu termasuklah pagi ni. Alhamdulillah, dengan rahmat, dengan taufik, hidayah semuanya dari Allah. Allah Ta'ala telah bantu kita untuk kita tamatkan pengisian kita pada pagi ni. Jadi minggu hadapan, minggu yang kedua pada hari Ahad, kita mulakan dengan ayat lain, iaitu tadabbur 2 ayat terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Itu dia punya silibus dia. Jadi ayat pilihan yang kita akan tadabbur bermula minggu hadapan, iaitu tadabbur 2 ayat terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Saya ada nota dalam bentuk Word yang boleh saya kongsikan. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan. Lepas tu nanti kita akan bagi nota-nota tambahan. Jadi boleh bacalah siap-siap. Boleh baca terlebih awal ayat 285 dan 286 dalam surah Al-Baqarah. Selepas kita habis tajuk tu, kita akan masuk kepada silibus yang baru, iaitu kita akan masuk kepada tadabbur ayat terakhir dalam surah Taubah. Kita akan ambil ayat terakhir dalam surah At-Taubah, ayat 129. Itu di antara perancangan apa yang kita hendak pelajari pada pertemuan kita setiap Ahad, minggu pertama dan minggu kedua setiap bulan. Cuma bulan Ramadan nanti bagaimana, nanti saya akan maklumkan kemudian pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada apa-apa persoalan, tuan-tuan nak kongsi apa-apa, silakan tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa nak dikongsikan, boleh menambahkan lagi maklumat pada pagi ini, silakan. Kalau ada apa-apa pertanyaan. Okey. Kalau tiada apa-apa, kita ucapkan ribuan terima kasih kita kepada pihak penganjur. Maka kita doakan sebutannya dengan jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada kalian semua, iaitu kepada Biro Agama Fiqra Berhad, juga kepada tuan-tuan dan perempuan, jazakumullahu khaira kerana setia mengikuti pengisian yang ringkas ini ya, yang bukanlah yang cukup berhenti setakat ini. Tuan-tuan digalakkan untuk teruskan belajar walaupun topik yang sama. Ya, lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita berguru, kita akan banyak dapat pelbagai perspektif dan dari sudut pandang yang lain. Kalau ada saya salah dan silap sepanjang saya menjalankan amanah ini, saya mohon maaf banyak-banyak. Sama ada dari sudut penyediaan nota, dari sudut penyampaian maklumat dan sebagainya. Jadi kalau ada salah dan silap juga mohon diberi teguran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.